Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bab 5 sebaten karbon unit 5.5 minyak sawit. Mari kita lihat struktur buah kelapa sawit dulu ya. Buah kelapa sawit diperolehi daripada pokok kelapa sawit. Dan daripada pokok kelapa sawit, kita akan dapat tandanan buah kelapa sawit yang mempunyai banyak buah kelapa sawit ya. Dan buah kelapa sawit terdapat 3 bahagian utama iaitu sabut. Sabut merupakan bahagian yang mempunyai paling banyak minyak kelapa sawit, diikuti oleh isi rong di mana mempunyai minyak sawit yang bermutu tinggi akan tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Sabut dan isi rong ini dipisahkan oleh satu bahagian yang dikenali sebagai tempurung, dan tempurung tidak mempunyai minyak. Mari kita lihat proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Buah kelapa sawit yang telah matang tadi akan dipungut dan dihantar ke kilang untuk proses pengekstrakan minyak. Proses pengekstrakan minyak bermula dengan pensterilan dengan steam bersuhu tinggi. Tujuannya untuk membunuh bakteria atau ulat, melembutkan bahagian luar iaitu sabut, memudahkan buah ditanggalkan daripada tandannya. Seterusnya, proses penanggalan di mana buah kelapa sawit dileraikan daripada tandan yang besar. Kemudian, proses pencernaan di mana buah kelapa sawit dipanaskan sekali lagi dan dikacau dengan batang pemutar untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah. Hasil daripada pencernaan, kita akan dapat 2 bahagian iaitu buah kelapa sawit akan dapat dipisahkan kepada bahagian sabut dan juga biji buah. Bahagian sabut akan diperah dengan penekan hidrolik atau penekan skru untuk mengeluarkan minyak melalui proses pengekstrakan minyak. Seterusnya, bagi mengasingkan genting sabut, proses penurasan dijalankan bagi menghasilkan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit yang dihasilkan adalah tidak tulen, jadi ianya seterusnya akan dijalankan proses penulinan di mana asid fosforik ditambah untuk menghilangkan kotoran dan warna dilunturkan dengan proses pemvakuuman dan steam dialirkan untuk menyingkirkan asid yang boleh menyebabkan minyak menjadi masam. Hasilnya daripada buah kelapa sawit dan dari buah kelapa sawit bahagian sabut tadi kita akan dapat minyak kelapa sawit. Dan selain daripada bahagian sabut, kita ada isi rong yang mempunyai minyak sawit dia. Okey, bahagian isi rong ni adalah bahagian biji buah tadi. Jadi, tempurung yang mengandungi isi rong ini dikukus pada tekanan tinggi melalui proses pengekstrakan. Kemudian, tempurung tadi dipecahkan dan isi rong dalam bahagian dalam tu diasingkan untuk dikeringkan dan minyak diekstrak. Jadi pelajar boleh lihat daripada buah kelapa sawit kita dapat hasilkan 2 jenis minyak iaitu minyak kelapa sawit daripada sabut dan minyak kelapa sawit juga tetapi dari bahagian isi rong. Minyak kelapa sawit juga boleh dihasilkan dalam makmal ya dan kaedahnya lebih mudah. Langkah pertama melalui pensterilan dengan air mendidih. Kita didihkan buah kelapa sawit dalam air mendidih. Kemudian kita
lumatkan buah kelapa sawit dengan alu untuk tujuan untuk mengoyakkan sabut daripada biji buah, iaitu proses pencernaan, dan akhir sekali proses penurasan, di mana hasil pencernaan tadi kita perah dengan kain untuk mengasingkan minyak dan juga gentian sabut. Akhirnya kita boleh dapat minyak sawit. So pelajar boleh cuba di makmal sekolah pelajar ya untuk buat minyak sawit sendiri. Mari kita lihat kegunaan minyak sawit pula. Ada banyak ya. Salah satunya untuk membuat margarin, minyak masak, digunakan dalam coklat, kek, aiskrim, sebagai minyak sapi, digunakan dalam sabun dan bahan pencuci, barangan kosmetik, barangan pharmaceutical, dakwat pencetakan, minyak pelincir, lilin dan juga biodiesel. Banyak ya kegunaan minyak kelapa sawit ini. Sekarang, mari kita lihat ciri-ciri minyak sawit. Komponen yang terdapat dalam minyak sawit, ianya terdiri daripada dua bahagian, iaitu gliserol dan pelbagai jenis asid lemak tepu dan lemak tak tepu. Asid palmitik dan asid stearik ialah contoh asid lemak tepu, dan asid olik dan asid linoleik ialah asid lemak tak tepu. Dari segi sifat kimia pula, minyak sawit boleh mengalami proses pengoksidaan apabila molekul minyak sawit bergabung dengan oksigen dalam udara ataupun daripada bahan tindak balas. Seterusnya, proses hidrolisis juga berlaku apabila molekul minyak sawit bertindak balas dengan air untuk menghasilkan gliserol dan asid lemak. Dan akhir sekali, proses pengesteran berlaku untuk menghasilkan ester, iaitu biodiesel minyak sawit apabila molekul asid bertindak balas dengan alkohol. Dari segi kandungan nutrisi pula, minyak sawit mempunyai jumlah lemak tepu dan lemak tak tepu yang seimbang, kaya dengan vitamin A dan E, mempunyai bahan antioksidan seperti karotina dan vitamin E yang melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan, juga terdiri daripada sterol, fosfatida, tritefenik dan alkohol alifatik yang menambahkan nilai nutrisi, kestabilan dan memudahkan penapisan minyak. Seterusnya, proses pengemulsian ialah proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Ini meningkatkan jumlah luas permukaan minyak. Penambahan luas permukaan minyak sawit dapat meningkatkan kadar tindak balas. Kesimpulannya, kadar pencernaan minyak sawit dalam badan juga dapat ditingkatkan melalui proses pengemulsian ini. Sekarang, mari kita lihat kegunaan produk berasaskan minyak sawit dan kesannya terhadap kesihatan. Yang pertama, sebagai ubat-ubatan di mana minyak sawit dapat mengawal penyakit jantung, katarak, rabun malam dan kanser mulut, paru-paru, kulit, hati dan perut. Ianya juga dapat menangani masalah kekurangan vitamin A yang boleh menjejaskan penglihatan, imuniti badan dan tulang yang lemah serta merencatkan keupayaan pembelajaran dan fungsi mental. Kesan penggunaan ubat-ubat terhadap kesihatan adalah alergi mungkin berlaku dan minyak sawit juga boleh mempercepatkan pembekuan darah. Pengambilan minyak sawit bersama-sama ubat
yang memperlahankan pembekuan akan menyebabkan ubat yang diambil ini kurang efektif. Seterusnya, dalam bidang pembedahan plastik pula, tocotrienol melambatkan proses penuaan dan bermanfaat kepada kesihatan dan kecantikan kulit. Vitamin A dan E yang menyumbang kepada pelembap, terbaik kulit dan pengekalan kelembapan di dalam sel apabila minyak sawit digunakan. Akan tetapi, kesannya pula, sebilangan besar bahan bioplastik tumbuhan mengandungi bahan kimia toksik yang boleh menyebabkan kanser kulit. Dari segi kosmetik pula, minyak sawit boleh digunakan sebagai krem muka, pencuci muka, krim pelembap kulit dan minyak rambut. Dan kesannya ianya mungkin boleh menyebabkan alergi. Dan akhir sekali, prostetik adalah alat buatan yang dibina untuk menggantikan bahagian badan yang hilang yang boleh menggunakan biokomposit plastik. Biokomposit plastik boleh dihasilkan daripada minyak kelapa sawit. Sebilangan besar bahan bioplastik yang dihasilkan daripada minyak kelapa sawit ini mengandungi bahan kimia toksik yang juga boleh menyebabkan kanser kulit. Sabun diperbuat daripada lemak. Lemak mengandungi dua bahagian penting iaitu gabungan 3 molekul asid lemak yang sama atau berlainan seperti mana dalam contoh dan 1 molekul glycerol. Contoh asid lemak ialah asid palmitik, asid laurik dan asid stearik. Dan pelajar boleh lihat yang tulisan yang berwarna hitam merupakan 3 molekul asid lemak dan yang berwarna hijau adalah mewakili 1 molekul glycerol. Seterusnya, mari kita lihat proses pembuatan sabun. Sabun dihasilkan melalui tindak balas antara minyak iaitu sejenis lemak tak tepu dengan alkali pekat. Proses ini dikenali sebagai proses saponifikasi atau hidrolisis minyak beralkali. Proses saponifikasi ini melibatkan 2 langkah. Peringkat pertama merupakan proses hidrolisis ester ataupun minyak di mana minyak yang ditambah diasingkan kepada asid lemak dan glycerol. Peringkat kedua pula proses peneutralan asid lemak yang dihasilkan. Asid lemak yang dihasilkan kemudiannya bergabung dengan ion natrium atau ion kalium dari alkali pekat untuk membentuk sabun, iaitu sejenis garam natrium asid lemak. Kedua-dua persamaan ditunjukkan di dalam slide yang cikgu sediakan ini ya. 2 langkah tindak balas ini boleh digabungkan untuk membentuk persamaan pembuatan sabun yang baharu. Di mana kalau pelajar lihat apabila kedua-dua persamaan ini digabungkan, molekul air boleh disingkirkan dan molekul asid lemak boleh disingkirkan. Hasilnya kita akan dapat minyak ditindakbalaskan dengan alkali pekat untuk menghasilkan sabun iaitu garam asid lemak dan glycerol. Seterusnya mari kita lihat pembuatan sabun di makmal. 50 cm padu larutan natrium hidroksida ditambahkan
ke dalam 10 cm padu minyak kelapa sawit. Seterusnya, campuran dididihkan selama 5 minit sambil dikacau. Kemudian, 3 spatula serbuk natrium klorida dan 50 cm padu air suling ditambah ke dalam larutan dan dididihkan lagi selama beberapa minit. Garam natrium klorida ditambahkan dalam eksperimen ini untuk memendakkan sabun cecair kepada sabun pepejal yang lembut. Akhir sekali, hasil di dalam bikar dituraskan dan kita akan mendapat sabun sebagai baki turasan. Sabun yang dihasilkan berbuih apabila digoncang dengan air dan juga menukarkan kertas litmus merah kepada biru yang menunjukkan sabun bersifat alkali. Seterusnya, mari kita lihat struktur molekul sabun. Molekul sabun terdiri daripada 2 bahagian utama. Pertama, bahagian kepala yang terdiri daripada kumpulan ionik, iaitu boleh larut dalam air atau dikenali sebagai hidrofilik. Bahagian yang kedua pula, bahagian ekor yang terdiri daripada rantai hidrokarbon, iaitu boleh larut dalam minyak atau grease ataupun dikenali sebagai hidrofobik. Dengan menggunakan struktur molekul sabun pula, kita akan lihat tindakan pencucian sabun. Apabila sabun dilarutkan dalam air, sabun berkeupayaan untuk merendahkan tegangan permukaan air. Hal ini menyebabkan sabun membasahi permukaan kain yang mempunyai kotoran bergris. Bahagian ekor molekul sabun akan melarut dan melekat pada kotoran bergris, manakala bahagian kepala akan melarut dalam air, seperti mana yang ditunjukkan dalam rajah. Tindakan menggosok atau menggoncang akan menanggalkan tumpukan gris daripada kain kepada titisan-titisan minyak yang dikelilingi oleh molekul sabun. Seterusnya, bahagian kepala sabun yang bercas negatif menghalang titisan kotoran bergris daripada bercantum semula. Cara ini dapat mengemalsikan gris di dalam air dan buih-buih sabun yang terhasil pula membantu memerangkap kotoran bergris dalam air. Apabila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergris turut dibuang bersama dan membolehkan kotoran pada kain dapat dibersihkan. Hasilnya kita akan dapat kain yang bersih. Yang terakhir, mari kita lihat berkaitan skop pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Penanaman semula dijalankan untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dalam industri kelapa sawit. Yang kedua, air kumbahan kilang minyak sawit dijadikan baja organik dan bahan tenaga biogas. Kualiti udara meningkat apabila karbon dioksida diserap dan oksigen dibebaskan oleh pokok kelapa sawit semasa menjalankan fotosintesis. Dan akhir sekali, sisa kelapa sawit ditukarkan kepada pelbagai jenis produk yang berguna seperti pelepah dijadikan baja, batang pokok sebagai bahan gentian kayu, tandan kosong dijadikan kompos, tempurung dibakar untuk mendidihkan air dan sabut dijadikan perbainadi dan
tekstil. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan unit 5.5 minyak sawit, bab 5 sebatian karbon. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.